Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bertemu sekali lagi kita di dalam sesi Ask UAR on Happiness. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpahkan hidayah inayahnya pada hari ini kita dapat bertemu, berhimpun di tempat yang mulia dan bahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu kita di alam maya ini. Saya ingin mengulas ada dalam perbualan saya ada orang bertanya tentang macam mana dia nak apakah itu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah satu benda yang subjektif, sebab bagaimana kita menilai satu kebahagiaan. Ada orang kebahagiaan itu ada pertimbangan masing-masing lah, berdasarkan nilai yang telah ditanam, berdasarkan sistem kepercayaan yang telah ditanam, dan berdasarkan pandangan hidup yang telah ditanam dalam minda bawah sedara dalam kepercayaan dia tu daripada kecil. Maka itulah timbang kebahagiaan daripada sisinya. Sebab itu dia adalah satu perkara yang subjektif. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang dia bahagia je kalau dia kadang-kadang dia duduk macam biasa, makan seadanya, tapi dia bahagia. Ada orang dia kaya, dia bahagia kaya, miskin tak boleh miskin. Ada orang dia bahagia dengan tolong orang. Ada orang bahagia duduk rumah tak keluar-keluar. Itu bahagia. Bahagia ni adalah sesuatu yang berdasar sesuatu yang kita tidak dapat memberikan jawapan yang pasti, kerana setiap orang menilai kebahagiaan itu berasaskan kepada nilai yang telah ditanam di dalam pemikirannya, nilai sistem kepercayaan yang ditanam. Baik, tapi saya ingin memudahkan lagi untuk anda apa yang kita tanam dalam diri kita, supaya kebahagiaan yang kita nak itu ialah bukan sahaja kebahagiaan di dunia tetapi kebahagiaan di akhirat. Semua orang Islam percaya bahawa kehidupan kita ada year after, kehidupan selepas ini. Orang yang berpandangan jauh, dia akan menilai sejauh mana kebahagiaan di sini menjadi jembatan kebahagiaan di sana. Sebab itu dunia mazra'atul akhirah. Apa yang kita ada di dunia ini, apa pun yang kita buat, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita di akhirat. Sebab itu saya menyatakan, kalau kita nak bahagia di dunia, nak selamat, kalau kita nak bahagia di akhirat, nak selamat di akhirat, kita kena selamat dan bahagia di dunia. Kerana dia adalah jembatan kepada kebahagiaan di akhirat. Saya bercakap berdasarkan kepercayaan kita sebagai orang Islam. Mungkin yang mendengar ni ada yang bukan beragama Islam, mungkin atas kepercayaan mereka. Tetapi bila dia merasa kebahagiaan itu, itulah kebahagiaan bagi mereka. Tapi dalam konsep itu ialah apabila kita berjaya menurut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kebahagiaan. Sepatutnya kita merasa sampai peringkat itu. Kita tengok seperti pokok ialah dia makhluk Allah Taala. Dia melaksanakan ketentuan yang Allah Taala berikan pada dirinya, iaitu takdir untuk dirinya, iaitu dia mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ini sunnatullah kepada pokok. Jadi pokok itu bahagia dengan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, dan dia dapat melaksanakan ketentuan Allah Ta'ala baginya. Itulah kebahagiaan bagi dia. Begitu juga binatang, begitu juga haiwan, begitu juga alam ini. So kebahagiaan itu dalam konteks saya nak terangkan pada hari ini ialah apabila kita berjaya mengembalikan fitrah kita. Pertama, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali melakukan pengabdian padaku. Apabila kita meletakkan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur balik, semuanya ada nilai-nilai ibadah dengan niat yang betul, dengan tujuan yang betul, dengan pelaksanaan yang betul, tidak meninggalkan perkara yang wajib dan perkara kita laksanakan tak ada mubah yang harus, itu adalah satu kebahagiaan. Jadi orang yang buat maksiat tu, selepas ini bukan satu kebahagiaan.
Tetapi ada orang dia bahagia dengan buat maksiat, sebab itu tertanam dalam pemikiran dia. Tetapi adakah selamat di akhirat? Kena clear, kena clear. Sebab itu di antara perkara-perkara yang kita kena jelaskan. Pertama, iaitu apabila kita berjaya meletakkan diri kita sebagai posisinya, iaitu melakukan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Ini menilai hamba yang sebenar kepada Allah SWT. Itulah satu kebahagiaan. Dan yang kedua ialah bila kita berjaya melaksanakan amanah kepada Allah sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin, pembimbing, pendamai, pemakmur. Apabila kita boleh serve others, kita boleh membahagikan orang lain, itu satu kebahagiaan diri kita. Membahagiakan isteri kita, itu satu kebahagiaan bagi diri kita. Membahagiakan anak-anak, itulah kebahagiaan diri kita. Membahagiakan mak bapak, itulah kebahagiaan diri kita. Membahagiakan bos kita, membahagiakan pekerja-pekerja kita, itulah satu kebahagiaan dari kita. Kebahagiaan untuk diri kita. Itu khalifah, sebagai pemimpin, pembimbing, pendamai, pemakmur contoh di alam ini, mengurus alam ini, mengurus kehidupan ini. Itulah satu kebahagiaan. Untuk itu, kebahagiaan itu dia tergantung apa yang ditanam. Jadi mungkin jawapan saya tidak sesuai untuk anda, kerana cara penanaman minda di bawah sadar anda, kepercayaan, pandangan hidup serta nilai yang ada pada anda mungkin berbeza dengan nilai saya. Sebab itu saya tidak boleh menjawab yang betul pada diri anda, kerana saya memberi jawapan pada diri saya yang mungkin atas nilai dan kepercayaan yang saya percaya selama ini. Sebab itu apabila anda yakin dengan kepercayaan anda dan anda memegang kepercayaan anda dengan benar-benar dan melaksanakan apa yang anda percaya, itu adalah satu kebaikan pada diri anda. Jadi kita sebagai orang Islam sudah pastinya mempunyai pandangan dan akidah kita yang berbeza dengan orang lain, yang menyebabkan kita mempunyai pandangan yang mungkin berbeza dengan orang lain dalam konteks memahami kebahagiaan. Jadi bukan saja kita dapat kita memenuhi kehendak cita rasa diri sendiri yang mungkin apa yang kita nak, tetapi apakah itu perlu. Sebab tu kalau kita memahami perkara ini, kita kena memahami sebagai orang Islam, kita memahami tentang keperluan kita beragama, keperluan akidah, keperluan syariat dan ihsan, itu untuk memantapkan akhlak dan budi pekerti itu. Bila lengkap ketiga-tiga ni tadi, itulah satu kebahagiaan. Jadi saya harap ia memberikan sedikit panduan bagi kita untuk menilai kebahagiaan. Cuma di akhirnya saya ingin mengikat dan menyimpulkan bahawa kebahagiaan itu apabila kita dapat melaksanakan, kita dapat menunaikan tuntutan dan kehendak yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Sebab kita ni bergantung dengannya, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebahagiaan yang tidak ada batasnya apabila kita dapat melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan ketentuannya kepada kita. Jadi kita kena redha, kita kena sabar dan ikhlas dalam melaksanakan kehidupan kita, maka kita akan dapat kebahagiaan yang hakiki. Tanpa menafikan orang lain juga ada pemahaman lain dalam kebahagiaan itu, ya tak apa, itu atas kepercayaan mereka. Ya mungkin ada orang suka melancong keluar negara, itu bahagia bagi dia, silakan. Mungkin ada orang dia bersama dengan keluarga, tak bercampur orang lain, itu satu kebahagiaan dia, itulah kebahagiaan. Tapi semua kebahagiaan itu ada sebahagian kebahagiaan, rantai-rantai kebahagiaan, kerana semua itu akan diikat, ialah akhirnya ia adalah pemberian Allah Ta'ala. Perasaan bahagia itu, emosi itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun proses-proses itu dalam minda kita, tetapi akhir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bergantunglah dan kita bermohonlah bagi Allah Ta'ala memberi kebahagiaan pada kita. Sebab itu kalau macam kita galakkan untuk anda selalu berzikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, supaya Allah Ta'ala menjadikan kita dapat meniru Rahmannya, pemurahnya dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah satu kebahagiaan. Dan sudah pastinya bila kita nak tahu betul, bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, bagaimana kena bermula di sini.
supaya kita tahu apa ada di sana. Pucuk pauh di 5 batu, ikan sembilang di tapak tangan. Akhirat nun jauh 2000 batu, hilang di mata, di hati jangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.